Dia tengah cek tempat paling baik untuk baca doa tu. Oh ya ke? Line tak elok? Bukan, adik kacau. Oh. Afwan masuk pakai dua ni ke? Tak, saya main cak-cak je. Okay, main cak-cak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma ftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Alright, Amin. so kita mulakan. Right. Korang memang jarang ada kelas pagi So korang susah nak bangun ke macam mana? Jarang ada kelas pagi? Kelas pagi tak bergemik je tu. Gemik tak ada. I Dia bagi see. macam kerja je lah. Macam bagi latihan. Okay. Cikgu anjak kasi masa. Tapi saya hari ni saya minta maaf, saya tak boleh nak anjak. Kalau saya buat lepas, ingat tak kalau saya buat lepas solat Jumaat pun sama, orang yang sama juga yang akan attend. Macam ni. Faham tak? Malam lah. Malam ramai ke? Kami aktif waktu malam. Tak naklah korang malam main PUBG pula. Tak tahu cikgu. Tak tahu. Tak apalah kita teruskan je tau. Right. So ini adalah subtopik terakhir untuk bab 3. So dalam subtopik terakhir dalam bab 3 ni sebenarnya kita nak belajar mengenai apa? Kita nak belajar mengenai pergerakan bahan merentas membran plasma dalam kehidupan. So dalam eksperimen ni kita nak tengok pasal kepekatan subsel satu tisu tumbuhan. Pasal apakah itu kelayuan? Apakah kaitan hypotonik dengan kelayuan. Dan saya baru perasan kenapa hari tu Afwan salah jawab soalan saya bila saya salah sebut. Saya perasan bila kita buat video, saya perasan saya nak sebut hypotonik tapi lidah saya tersebut hypertonik. So saya bagi awak confused sikit. So saya baru tahu kenapa korang confused. Okay, Nam. Sebelum Itulah sampai saya kena buat sendiri. So hari ni sebelum kita nak masuk hypo cair. So hypo cair dia adalah banyak air. Okay, cair banyak air. Hypo cair banyak air. So sebelum kita nak cerita pasal aplikasi pergerakan bahan merentas membran plasma, kita nak tengok pengangkutan aktif dan pasif ni berlaku dekat mana? Kita boleh jumpa dekat mana? Kalau pengangkutan pasif, kalau awak nampak sini adalah pengangkutan pasif. Pengangkutan pasif ni, contoh-contoh pengangkutan pasif kita boleh tengok adalah antara pertukaran gas antara alveolus dengan kapilari darah melalui resapan ringkas. Maksudnya kalau saya lukis ini adalah satu alveolus. Awak pernah alveolus ni korang pun jumpa alveolus kat mana? Kat mana korang jumpa alveolus? Alveolus ni pun masa sisa pernafasan. Yes, so alveolus ni dalam organ pernafasan yang mana satu? Alveolus ni. Peparu tak? Bukan? Yes, very good. Okay, thank you Meha. So, dalam peparu ada satu struktur yang paling kecil untuk pertukaran gas yang kita panggil dia adalah sebagai alveolus. So, ini adalah alveolus. Dekat alveolus ada banyak kapilari darah. So, saya bayangkan ini adalah kapilari darah. KD, kapilari darah. So, kita nak bayangkan ada oksigen yang meresap masuk. So, bayangkan sini adalah dekat peparu ni banyak oksigen. Okay, sini ada banyak oksigen. Oksigen banyak berbanding dekat kapilari darah. So, dalam kapilari darah, oksigen ni adalah sedikit. Disebabkan oksigen yang sedikit di kapilari darah, sebab tu oksigen senang meresap masuk. Okay, so kita nak cakap oksigen senang meresap masuk adalah disebabkan perbezaan kepekatan. Oksigen dekat peparu ni adalah banyak, oksigen dalam kapilari darah adalah sedikit. Disebabkan perbezaan kepekatan, oksigen meresap masuk. Tetapi karbon dioksida, macam mana gas karbon dioksida ni boleh meresap keluar? Sebab nak bayangkan gas karbon dioksida ni, ini asalnya adalah daripada sel badan. So daripada sel badan, gas karbon dioksida dekat sini adalah tinggi. Dekat dalam alveolus ni adalah rendah. Disebabkan perbezaan kepekatan, gas karbon dioksida ni akan meresap masuk ke dalam alveolus dan akhirnya terus keluar. So inilah yang kita kata dia sebagai pertukaran gas. So masuk pertukaran gas, ada gas tu keluar dan masuk. Dan gas ni keluar dan masuk ni bergantung kepada kepekatan. So boleh nampak tak? Kenapa oksigen meresap masuk? Kenapa oksigen meresap keluar? Boleh tak? Boleh.
Boleh. Boleh. Right. Now, so satu lagi, penyerapan air. Penyerapan air berlaku secara osmosis kat tubuh renal. So tubuh renal ni ginjal. Tahu tak apakah nama lain untuk ginjal? Apakah nama lain untuk ginjal? Buah pinggang tu. Ya, buah pinggang. Okey, buah pinggang. Okey, kemudian penyerapan air di sel akar rambut secara osmosis. Ni senanglah. Warna hijau tu. Oh, nampak ke tak? Tak. Tak nampak jelas. Okey, saya tukar color. Purple nampak tak? Nampak. Cikgu cuba pekatkan tone dia tu. Pekat kan? Okey. Ui, ni pekat sangat ni. Dah boleh tu nampak. Okey. Okey, Okey. so kalaulah kita kata ini adalah akar. Ini akar cantik. Saya lukis akar tau. So ni akar. So kita nak bayangkan. Kita nak bayangkan ada H2O. H2O ni dekat luar. H2O dekat tanah ni. Kita bayangkan Afwan baru siram pokok. Okey, baru kena siram. So bila kena siram. So H2O dekat tanah ni. Allah. H2O dekat tanah ni adalah tinggi. Berbanding H2O di akar. Dekat akar rendah. Disebabkan H2O dekat tanah ni adalah tinggi, macam manakah pergerakan air tu? Pergerakan air tu macam mana? Macam manakah pergerakan air tu? H2O mana? Bergerak dari mana ke mana? Masuk kan? Yeah, dia meresap Daripada masuk. Daripada tanah ke akar. Yes, daripada tanah ke akar. So dia meresap masuk. So ini yang kita panggil dia, kalau pengangkutan pasif, kesimpulan dalam pengangkutan pasif, pergerakannya daripada mana? Kawasan yang mana? Tinggi ke rendah atau tinggi ke daripada rendah ke tinggi. Woi, pengangkutan tinggi ke rendah. pasif. Pengangkutan rendah. pasif. Okey, pertama Oh, awak ingat pasif. pasif. Saya silap cakap So pengangkutan pasif ni awak ingat pasif, dia duduk diam. So dia tak perlukan tenaga. So tak perlu tenaga. So kenapa dia tak perlu tenaga? Disebabkan pergerakan tu adalah daripada kawasan tinggi ke kawasan yang rendah. So rulesnya ini je. Mesti daripada kawasan tinggi ke rendah. Tetapi kalau pengangkutan pasif ni pula macam mana? Apakah rules utama, peraturan utama dalam pengangkutan aktif? Kawasan rendah ke tinggi. Yes. Dia memerlukan tenaga. Yes, daripada kawasan rendah ke kawasan tinggi, dan satu lagi dia perlukan ATP ataupun tenaga. So tenaga ni tenaga ni bahasa lain ni kita kenali dia sebagai ATP. Right. So contoh-contohnya adalah penyerapan glukosa di villus. Villus ni korang boleh jumpa villus kat mana? Villus ni kat mana? Villus ni kat mana? Tumbuhan. Villus kat tumbuhan, dia kat manusia. Saya bagi satu hint. Dia dekat dalam sistem pencernaan. So which part of sistem pencernaan? Ya, very good. Dekat usus kecil. Usus kecil kita ada 3 bahagian tau. Kita ada duodenum, kita ada jejunum, kita ada ileum. So villus ni kita boleh jumpa kat mana? Duodenum ke, jejunum ke atau ileum? Ileum. Yes, very good. Kita boleh jumpa dia adalah di ileum. Alright. So, now sekarang kita tengok penyerapan glukosa di tubuh renal. Okay. Now, pengangkutan sukrosa daripada daun ke tissue flower. Rules dia apa-apa sahaja, dia mesti apa? Kalau sukrosa diangkut ni dari daun ke flower, dari daun ke flower, untuk berlakunya pengangkutan aktif, awak teka daun ni skrosa dia, kepekatan dia tinggi atau rendah? Rendah. Ya, rendah. Dekat flowworm ni adalah tinggi. Kenapa dia jadi macam ni? Sebab dia memang kena ikut kecenderungan kepekatan kan. Oi, kalau daripada rendah ke tinggi melawan cerun kepekatan. Yang ini kan Aiman, bila awak nampak dia bergerak daripada kawasan rendah ke kawasan tinggi, kita tak cakap dia ikut cerun kepekatan. Jika dia bergerak daripada kawasan rendah ke tinggi, ini kita panggil dia melawan cerun
pekatan. Is it okay? Awak nak bayangkan kalau macam ni. Kalau yang ini, dia daripada kawasan tinggi ke rendah. Ini kita kata sebagai ikut cerun kepekatan. Cerun kepekatan. So awak bayangkan biasanya daripada tinggi macam awak nak turun bukit. Biasa nak turun bukit tu tak perlukan tenaga. So yang itu kita kata adalah sebagai ikut cerun kepekatan. Okay. So saya ambil satu lagi. Penyerapan ion mineral daripada sel akar tumbuhan. So kalaulah katakanlah saya lukis gambar akar. Ni adalah tumbuhan. So tumbuhan, okay, ini adalah tanah. So awak teka ion yang ada dekat tanah ni, banyak ke sikit ion yang ada dekat tanah ni berbanding dekat tumbuhan? Banyak. Tumbuhan. Sikit. Sikit-sikit. Kenapa nak sikit? Kalau katakanlah kita buat kat sini tau. Sini kan kita kata dia adalah sebagai sikit. Sini adalah banyak. Kenapa macam tu? Sebab ini melibatkan pengangkutan apa? Yang ni ikut pengangkutan aktif. So pandai pun awak. So awak nampak dekat sini, ini kan contoh untuk pengangkutan aktif kan? Bila contoh untuk pengangkutan aktif, satu rulesnya dia mesti bergerak daripada kawasan rendah ke kawasan tinggi. So ini melibatkan pengangkutan aktif. So pengangkutan aktif ni daripada kawasan yang rendah ke kawasan yang tinggi. Apakah satu lagi apakah syarat yang diperlukan lagi? Dia bergerak daripada kawasan rendah dan tinggi dan proses ini memerlukan apa? Memerlukan tenaga dalam bentuk ATP. Yes, memerlukan tenaga dalam bentuk ATP, tenaga. So dia perlukan tenaga. So tenaga ni digunakan adalah untuk mengubah apa? Pengangkutan aktif ni dia perlukan lagi satu, dia ada perlukan assistant. Apakah nama assistant tu? Tenaga atau ATP? Faham tu ke? Dia berlaku kat mana tu? Dia pakai apa? Proton. Yes. Kalau pengangkutan aktif dia bergerak daripada kawasan tinggi ke rendah, perlukan tenaga melawan cerun kepekatan. Dan satu lagi rulesnya apa? Dia memerlukan apa? Protein pembawa, bukan? Yes, very good. Dia memerlukan protein pembawa. Saya kena tengok dekat bahagian chat lah sebab Meha dia tulis kat chat je. So, dia memerlukan protein pembawa. Right. So, kita teruskan. Okay. Now, ini adalah pergerakan bahan, aplikasi pergerakan bahan merentas membran plasma dalam kehidupan. So, aplikasi pergerakan bahan merentas membran plasma dalam kehidupan. So, dalam tajuk aplikasi ni adalah tajuk aplikasi. Kita ada 4. Kita ada minuman isotonik, kita ada minuman penghidrat semula dan kita ada larutan selin dalam perubatan. So, senang kata minuman isotonik ni, apakah contoh-contoh minuman isotonik yang korang tahu? 100 plus. Ya, adalah air 100 plus. So, dalam air 100 plus ni, apakah kebaikan air 100 plus ni? Apakah kebaikan air 100 plus ni? Apakah kebaikan air 100 plus? Kenapa air 100 plus ni bagus? Why? Sebab, kejap, fikir balik. Kenapa kalau orang lepas bersukan, dia elok minum air 100 plus? Sebab Refreshing, yes. Very good. In the sense of what? Macam mana awak rasa dia refreshing? Kenapa awak cakap dia refreshing? Kenapa Meha awak cakap dia refreshing? sebab air tu keluar masuk dalam keadaan yang sama kot. Okay, alright. Macam ni, kalaulah orang tu sukan yang sangat aktif, sebenarnya dia kehilangan banyak apa? Kalau Air. orang bersukan, yes. Air. Bila orang bersukan, orang tu dia bersukan, dia kehilangan banyak air. Dan satu lagi, dia akan menghasilkan banyak apa? Kehilangan banyak air dan menghasilkan banyak apa? Peluh. Yes, Peluh. menghasilkan banyak peluh. So banyak peluh ni ada banyak apa? Dalam peluh ada banyak apa? Urea. Urea dan satu lagi, pernah rasa peluh tak? Garam. Garam? Yes, so peluh tu dia ada
garam. So dalam minuman isotonik, sebenarnya minuman isotonik ni bagusnya sebab dia ada H2O dan juga dia ada garam. Dan satu lagi 100 plus ni rasanya manis. So dalam air 100 plus dia ada gula untuk tenaga. Kalau gula saja untuk tenaga. So dalam kes ini kita gunakan air elektrolit ni, air 100 isotonik ni juga kita kenali dia adalah sebagai kadang dalam tu kita kata dia ada elektrolit. Okey. So nak menggantikan elektrolit dalam badan yang hilang. Apakah itu elektrolit? Elektrolit ni sebenarnya garam. So senang kata kenapa? Sebab dalam air 100 plus tu dia ada kepekatan zat terlarut. Tetapi kepekatan zat terlarutnya kita nak bayangkan garam tu tak adalah banyak sangat macam korang buat pengawetan tu. Dia ada garam yang kandungan garam dia sama dengan sel badan. Sebab tu kita panggil dia isotonik. Kenapa? Sebab kandungan garamnya adalah sama dengan plasma darah dalam badan kita. Sama dengan kandungan garam atau zat terlarut dalam sel badan kita. So oleh itu kadar air meresap masuk pada kadar yang sama. Orang kata pergerakan air itu bergerak masuk pada kadar yang sama. Kenapa kita kena pakai air isotonik? Sebab air isotonik ni dia dapat mengekalkan tekanan osmosis dalam badan. Okay, apakah itu tekanan osmosis? Tekanan osmosis adalah satu tekanan yang H2O, kandungan H2O dan garamnya adalah pada keadaan optimum. So senang kata, kalau lah saya nak cakap dengan awak, air isotonik adalah yang awak minum. Okay. Now, lepas tu kalau awak cerit berit, korang pernah tak dapat satu sachet macam ni, namanya ORS? Kalau orang cerit berit ataupun... Pernah warna oren. Warna oren kan. Dia ada banyak flavor. Kadang-kadang dia ada perasa kan. So, IORS ni pun, sebenarnya IORS ni kita nak kata, dia adalah, air ni ada garam. Air ni dia bagus, dia macam air 100 plus juga tau. Dia ada garam, dia ada gula dan juga dia ada air. Dan fungsinya sama tau. Lebih kurang macam 100 plus. Dia untuk make sure tekanan osmotik tu akan jadi normal balik. Okey, so sini kan dia kata tekanan osmotik akan menjadi tinggi. Dengan kehadiran garam dan gula pada usus kecil menyebabkan air meresap masuk ke dalam darah. So senang kata kita nak guna air, kita guna garam ORS ni adalah untuk memastikan tekanan osmotik kita berada dalam keadaan normal balik. Okey, so ini akan mempercepatkan hidrasi. Apakah itu hidrasi? Hidrasi adalah satu keadaan badan kita cukup air. Badan cukup air. Now, larutan selin. Larutan selin ni pun sama tau. Larutan selin ni sama je macam ORS. Tetapi kita drip. Sebabnya, okey, dia tak sama. Dia tak sama dengan ORS. ORS ni kandungannya sama dengan isotonik. Dia ada, kenapa saya kata dia sama dengan minuman isotonik? Sebab dia ada 3 benda. Dia ada garam, gula dengan air. Tapi kalau yang orang drip, korang pernah kena drip tak? Korang pernah kena drip tak? Drip yang masuk hospital, yang masuk air. Orang cakap dia masuk air tu. Tak pernah Ego. Tak Nanti pernah. try. So yang dia orang masuk air tu sebenarnya larutan garam. Tapi garam dia sikit sangat. So sebab tu kadang-kadang kita panggil dia larutan selin. Awak nampak kata selin ni sebenarnya garam. Selin water. So dia ada garam dan juga air. Tetapi larutan selin ni kita kata dia adalah larutan yang isotonik. Isotonik dengan apa? Isotonik dengan sel darah kita, dengan plasma darah kita. Okay, so kita ada larutan selin, kita ada ORS, kita ada isotonik. Kalau saya tanya, kalau orang yang melakukan aktiviti cergas, dia nak make sure tekanan osmotik dia pada keadaan normal, dia kena ambil apa? Minuman isotonik, ORS ataupun larutan selin? Minuman berisotonik. Isotonik. Kalau orang pergi hospital, dia demam teruk sampai flat, kurang air. So doktor akan bagi apa? Larutan selin. Yes, larutan selin. Kalau kena cerit berit? Minuman ORS. Yes, minuman ORS. So minuman ORS kesimpulannya ketiga-tiga jenis ni adalah untuk memastikan tekanan osmotik dalam badan
kembali normal. Cuma cara pengambilannya sahaja yang lain. So far okey tak kat sini? So far okey tak? Okey. Faham. Faham, yap. Okey. Now, ada satu. Ini adalah teknologi baru tau. Liposome ni adalah satu teknologi. Dia ada buat satu, orang kata sfera mikroskopik yang bentuknya macam membran plasma. So, liposome ni adalah satu, kita kata, molekul yang bentuknya macam membran plasma tetapi bulat. Macam membran plasma lah. Macam nak bayangkan sama je macam membran plasma. Tetapi, tengah dia bawa benda lain. Kalau nak bayangkan ini sel kita. Oh sorry. Katakanlah ini sel manusia yang paling simple. Paling luar ni katakanlah ini nukleus. Saya lukis ni nukleus. Nukleus. Bayangkan ini sitoplasma. Lepas tu kita ada paling luar dekat sini. Kita paling luar dekat sini. Okey, paling luar ni. Oh sorry. Paling luar ni ini adalah membran plasma dia. Tetapi dalam liposom, yang tengah dia bawa benda lain. So kita nak bayangkan liposom ni adalah sebagai pembawa. Dia macam carrier je. Dia pembawa. Okay. So dia boleh bawa apa liposom ni? Liposom ni dia boleh bawa apa? Dia boleh bawa ubat-ubatan. Dia boleh bawa vaksin. Lepas tu liposom ni juga dikenali sebagai nanosfera. Maksudnya dia bentuk sfera dalam keadaan kecil. Dan dia digunakan dalam ubat kosmetik. So senang kata kesimpulannya dia orang pakai liposom ni untuk bawa something ke sel badan yang diperlukan. Kenapa dia orang pakai liposom? Sebab liposom ni dia akan pergi ke kawasan yang paling spesifik. So sedang kata liposom ni adalah sebagai pembawa. So dia bawa apa tadi saya kata liposom ni? Liposom ni boleh bawa apa? Ubat-ubatan. Ubat-ubatan. Selain ubat-ubatan apa lagi? Selain ubat-ubatan apa lagi dia boleh bawa? Sorry. Nutrien. Nutrien lagi? Vaksin. Yes, vaksin. Fatin Ishira. Hi Fatin. Terima kasih for join our class. Alright. So siapa ada ni? Okay, thank you so much. So ada 8. Ayu Farzana, ada Meham, ada Afwan, ada Hazirah. Thank you Hazirah. Putri Ain Nur Ain Adibah. Ni kelas kita ke Putri? Bukan. Senior kot. Senior. Hi senior. Thank you so much. Okay. So kesimpulannya kita nak cakap pergerakan bahan merentas membran plasma adalah aplikasi. So aplikasi kita adalah dalam tajuk aplikasi ni ada satu, kita nak make sure tekanan osmotik dalam badan adalah normal. So kalau tekanan osmotik dalam badan adalah normal, awak kena tahu dalam minuman tu mesti ada H2O dan juga garam. Okay, so anything dia mesti ada H2O dan juga garam. Kalau saya kata, apakah persamaan antara minuman isotonik, penghidatan semula dan juga larutan selin yang orang drip tu? Apakah persamaan antara tiga-tiga bahan ni? Ketiga-tiga ni ada apa? Ketiga-tiga ni ada apa? Ada air dan garam. Yes, ada H2O dan juga garam. So kenapakah kita kena ada H2O dengan garam? Untuk memastikan apa? Untuk memastikan kestabilan. Yes, kita nak memastikan tekanan osmotik dalam badan kita kembali normal. Okay. Now, ini saya dapat tips daripada nurse tau. Katakanlah kalau awak demam teruk kan. Demam teruk yang sampai awak flat. Demam teruk. Ataupun awak cerit-berit yang sangat teruk. So basically, katakanlah awak tak ada ORS. Okay, awak takut kena drip. Apakah cara untuk make sure tekanan osmotik dalam badan awak kembali normal? Air garam. Yes, air garam. Awak larat ke minum air garam? Yang sedap sikit air apa kalau orang nak minum? Air. Alah. Air apa? Lemon. Wait. Air apa? Korang pergi kedai, pergi beli apa? Kat rumah. Awak Ino. mak awak sakit. Dia flat, demam teruk. Ahliya ke? Ahliya. 100 plus lah. Air 100 plus lah. Oh, So ya senang ke? kata, Ya Allah. Travel jauh. senang kata macam ni. Kalaulah nanti tiba-tiba ada family member awak yang demam sangat teruk, yang flat. Okay, yang flat. Macam contohnya adalah orang yang demam ni tau. Demam denggi.
demam denggi dia akan demam teruk tau. So salah satu cara nak make sure tekanan osmotik dalam badan awak adalah normal, awak kena suruh dia minum air 100 plus. Kalau dia Saya tak ada satu lagi cara ke? apa tu? Bagi racun. Sampai hati. So minuman air 100 plus ni bagusnya apa tahu Afwan? Kalau lah orang tu tak larat nak makan, dia minum air 100 plus, dia dah dapat 3 benda. Satu, tekanan osmotik dalam badannya normal. Kedua, dalam air 100 plus tu ada gula. So bila dia ada gula, air 100 plus tu ada gula. So kita boleh elakkan orang tu pesakit tu kena macam mana? Kita bila ada gula, so gula tu boleh digunakan sebagai tenaga. So tips tau, kalau demam sangat teruk, beli air 100 plus. Okay? Kenapa air 100 plus? Sebab air 100 plus tu boleh bagi tekanan osmotik dalam badan kita normal. Kedua, air 100 plus tu boleh beri kita tenaga. Kenapa air 100 plus tu boleh bagi kita tenaga? Why kita cakap air 100 plus boleh bagi kita tenaga? Sebab ada gula. Yes, very good. Sebab dia ada gula. So, liposom. Apakah itu liposom? Ni senior. Kita orang pun baru study betul-betul ni. Apakah itu liposom? Tadi saya cakap, liposom ni adalah dalam satu, dia bentuk macam membran plasma. Dia bentuk macam membran plasma, dia ada 2 fosfolipid. Tapi namanya adalah liposom. Apakah itu fungsi liposom? Untuk membawa nutrien ataupun benda-benda yang diperlukan. Yes, liposom ni, tepi dia ni macam membran plasma. Tetapi tengah dia lain. Tengah ni dia bawa benda. Sama ada dia bawa nutrien, sama ada dia bawa vaksin. Oh, tak cantik tulisan ni. Sekejap saya tukar. Sama ada dia bawa vaksin ataupun dia bawa ubat-ubatan. Ataupun orang boleh guna dia untuk bawa produk kosmetik. Digunakan dalam bidang kosmetik. Okay, right. Now, aplikasi pergerakan bahan merentas membran plasma. So, aplikasinya adalah ini. Kau pernah tengok tak cili ni boleh buat sendiri? Kenapa cili tu boleh jadi satu kembang, satu tu kecut? Ini lembik Dah buat dah. Okay, dah buat. Larutan dia. So, yang ini saya cakap dia lembik. Saya rasa dia lembik. Okay, kalau lembik, kita kata sel tu apa? Flaccid. Sel tu flaccid. So, kita kata sel adalah flaccid. Kenapa sel itu flaccid? Kerana air meresap keluar. Yes, kerana H2O meresap keluar. Okay, now kalau yang ini, kenapa saya nampak dia keras? Saya rasa cili tu keras. Sebab sel air H2O masuk. Yes, H2O meresap masuk. So dia keras, cili ni keras. Cili ni saya rasa dia keras. Saya kata saya timbang jisim dia bertambah tau ni. Jisim dia adalah bertambah. So kita kata kalau cili tu keras, jisim bertambah, sel ini dalam keadaan apa? Segah. Yes, sel ini dalam keadaan adalah segah. Now, sel yang flaccid ni, apakah dah berproses sel menjadi flaccid? Plasmolysis Yes, plasmolysis. Okay, katakanlah cili yang flaccid ni, yang kita rendam dalam larutan. Okay, sebelum tu tadi, air meresap keluar. So, air meresap keluar ni disebabkan dalam larutan hypertonik, saya takut saya salah sebut je. Dalam larutan hypertonik, molekul air dia banyak ke sikit? Sedikit. Yes, H2O kat sini adalah sedikit. So, dalam sel, H2O-nya adalah banyak. So, awak ingat, ini adalah osmosis. Osmosis adalah bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan yang rendah. Oleh itu, molekul air akan meresap keluar. Okey, kalau larutan hypotonik pula. Dalam larutan hypotonik ni, kita nak cakap apa? H2O dia banyak ke sikit? H2O dia banyak. Yes, H2O-nya adalah banyak. Dalam sel cili ni? sedikit. H2O-nya Sikit. adalah sedikit disebabkan perbezaan kepekatan. Okey, awak ingat osmosis. Osmosis mesti bergerak daripada kawasan tinggi ke rendah. Oleh itu, H2O meresap masuk. Okey,
Now, saya bagi awak ada satu keadaan. Katakanlah antara cili tu ni kan, yang awak nampak, saya nampak cili ni lembik kan. Lepas tu, cili tu daripada lembik, daripada kawasan hypertonik, saya letak cili ni pergi ke kawasan hypotonik. Apa jadi pada cili tu? Segah. Segah. So, apakah nama proses daripada dia plasmolisis, bila dia jadi segah balik, apakah nama proses tu? Diplasmolisis. Yeay! Di plasmo. Tidak, tak cantik. Jawapannya adalah di plasmolisis. So, korang boleh faham tak? So, Boleh. kalau saya kata dia lembik, awak rasa lembik, jisim dia bertambah atau berkurang? Berkurang. Ya, jisim adalah kurang. Sebab dia kurang, kenapa? Sebab H2O meresap keluar. Okay, so kesimpulannya dalam tajuk ni kita nak terus buat latihan. Okay, aplikasi pergerakan bahan merentas membran plasma. Jikalah dalam tajuk ni kita buat pengawitan, biasanya pengawitan kita guna larutan apa? Ini kita nak buat pengawitan. Pengawitan kita Gula guna larutan. cuka. Yes, Garam. larutan gula garam. Tapi gula garam tu mesti apa? Mesti apa? Cair ke pekat? Air lah. Cukup-cukup. Dah awet. Pekat. Pekat. So, kita mesti pekat. So, kalau larutan gula yang pekat ni, kita panggil dia sebagai larutan apa? Hypo ke Hypertonic. Yes, larutan hypertonik. So, kalaulah saya cakap pasal pengawitan, apakah tujuan utama pengawitan? Tujuan Untuk utama. makanan tahan lama. Yes, very good. Mikroorganisma. Mengelakkan mikroorganisma bertumbuh. Yes, untuk makanan tahan lama. So, bila makanan tu tahan lama, kenapa? Disebabkan tiada mikroorganisma. Alright. So, kita tengok latihan sekejap. Latihan nutrien membran plasma objektif. Wow, B. Okay, kalaulah saya tak sempat, awak boleh tengok dia punya awak boleh tengok dia punya record daripada kelas ni tau. Kelas UM. Kelas awak kurang bernasib baik. Kelas awak kurang bernasib baik sebab apa tau? Sebab kelas korang hari Jumaat. Bila hari Jumaat, kadang saya ada meeting. So, bila saya ada meeting, normally dia akan sangkut. Okay. Alright. So, okay. Now. Alright. So, awak punya soalan periksa, insyaAllah saya bagi awak antara 35. Soalan periksa ni banyak objektif. Saya tak berlaku kejam. Saya tak akan tanya soalan yang pelik-pelik. So, soalan objektif lebih kurang 35 hingga 40. Maybe ada soalan struktur saja. Soalan struktur maybe 2 soalan. Antara 8 hingga 10 markah. So, total dia adalah 60 markah. Masa adalah 1 jam 30 minit. So, saya rasa cukup lah. Alright. So, kita tengok latihan. Raja di bawah menunjukkan pergerakan molekul P merentas membran plasma melalui proses Q. Ya, apa nak tanya apa? Bakri, thank you so much. Terharulah. Okay, lagi. Apa ada soalan? Do you have any questions? No. No. Okay, so kita teruskan. Now, soalan 1. Soalan 1, pergerakan bahan merentas membran plasma. So, kita ada 2 jenis pengangkutan. Satu adalah pengangkutan pasif, satu adalah pengangkutan aktif. So, dalam pengangkutan pasif, rules pengangkutan pasif, dia tidak memerlukan tenaga. Kenapa dia tidak memerlukan tenaga? Sebab dia bergerak ikut cerun kepekatan. Apakah yang awak faham mengenai cerun kepekatan? What do you understand by concentration gradient? Apakah itu cerun kepekatan? Daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. Yes, daripada kawasan tinggi ke rendah. Lepas tu, pengangkutan pasif ni ada 3. Satu adalah osmosis, kita ada resapan rekas, kita ada resapan berbatu. Apakah contoh-contoh molekul yang berjalan di proses osmosis? Oksigen, air, karbon dioksida. Oi, osmosis weh. Air. Osmosis hanya untuk H2O. Kalau resapan ringkas? Yang tadi, oksigen, karbon dioksida, vitamin, Okay. ADHA. So, oksigen, karbon dioksida, and then vitamin
ADEK ataupun bahan-bahan yang larut lemak. Contohnya adalah glycerol dan asid lemak. glycerol dan asid lemak. Asid lemak. Okey, so lemak. So kalau resapan berbantu, kita menggunakan protein liang dengan protein liang dengan protein pembawa, protein pembawa. Okey, apakah bahan yang menggunakan protein liang? Apakah contoh bahan yang boleh melalui protein liang? Glukosa. Are you sure? Glukosa tu besar. So ini adalah ion. Kalau Ion. molekul tu besar, protein pembawa dia bawa molekul besar, contohnya adalah glukosa dan juga asid amino. Asid amino. Okey, amino. Okey, now apakah itu pengangkutan aktif? Apakah yang faham mengenai pengangkutan aktif? Dia melawan cerun kepekatan. Okey, apakah yang dimasukkan sebagai lawan cerun kepekatan? Daripada rendah ke tinggi. Daripada rendah ke tinggi. So bila nak lawan kena ada apa? Kalau korang nak lawan kena ada apa? Tenaga. Ya, tenaga. Tenaga tu digunakan untuk apa? Mengubah apa? Mengubah Mengubah bentuk. Mengubah bentuk protein pembawa. Ya, mengubah bentuk protein pembawa. Yeah, right. So jawapan nombor 1. Okay, so ini adalah molekul P. Molekul P ni bergerak, awak tengok di sini adalah pada kawasan tinggi ke rendah. Tetapi dia bukan terus bergerak masuk. So awak teka ini adalah proses mana satu? Resapan ringkas, osmosis, resapan berbantu atau pengangkutan aktif? Jawapannya? C. C, dah ada jawapan dekat situ. C lah kan? Kenapa C? Sebab dia melalui protein pembawa. Yes, melalui protein pembawa. Kenapa awak tak jawab dia pengangkutan aktif? Kenapa you guys tak jawab dia sebagai pengangkutan aktif? Kenapa bukan pengangkutan aktif? Pengangkutan aktif pun menggunakan protein pembawa. Tetapi kenapa yang ini kita tak consider sebagai pengangkutan aktif? Sebab dia tak buka Tanya. Sebab apa? Fakri nak cuba? Apa Fakri lagi sekali? Sebab? Sebab kalau guna tenaga nanti dia buka lepas tu dia tutup tu. Okay, dia ada kaitan dengan tenaga. Very good. Okay, kalau tenaga dia ada kaitan dengan apa? Kalau katakanlah tenaga tu sebenarnya kita nak ubah bentuk protein pembawa sebab satu dia melawan cerun kepekatan. So dalam kes ni kenapa kita tak panggil dia pengangkutan aktif? Sebab okay, kalau yang ini dia akan berubah bentuk juga tau Fakri. Maksudnya asalnya dia bentuk macam ni. Lepas tu dia akan terbalik. Bayangkan ini adalah bahan. Nombor 1. Nombor 2, dia akan berubah bentuk. Bila dia berubah bentuk, maksudnya yang ini masuk. Lepas tu nombor 3, dia akan kembali kepada bentuk asal sebab dia nak ambil bahan lain. Tetapi kalau dalam dalam resapan berbantu, jika pergerakan tu adalah daripada kawasan tinggi ke rendah ikut cerun kepekatan, kita nak bayangkan protein pembawa tu rela je berubah bentuk. Tetapi jika benda tu lawan cerun kepekatan, okay, proses protein pembawa nak berubah bentuk itu dia memerlukan tenaga. Senang kata macam ni, bila pengangkutan aktif, kita paksa protein pembawa tu berubah bentuk. Tapi kalau dia melibatkan proses dia melibatkan resapan berbantu, protein pembawa tu boleh berubah bentuk dengan rela hatinya. Gitu. So jawapan dia kat sini adalah resapan berbantu. Kenapa? Satu, kalau awak nampak daripada sini, daripada gambar ni, ia bergerak daripada, kalau korang perasan, dia bergerak daripada kawasan, nampak tak? Dia bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. Ni soalan SPM tau. So saya tahu dia quite susah. Sebab saya bagi awak soalan SPM. So saya bagi soalan yang tak diconteng dengan budak-budak kelas banyak apa? UM. Yap. Semua UM dah buat ni, macam mana ni? Semua UM buat. UM laju sikit daripada awak sebab kita banyak kelas tak miss. Okay. Now soalan 30. Darjah di bawah menunjukkan satu bahan merentas membran duifosfolipid. Okay, apakah contoh bahan? Tadi dah cakap. Apakah bahan? Ini kita panggil dia
sebagai apa? Resapan ringkas ke resapan membantu? So, Resapan ringkas. ini adalah resapan ringkas. So, antara bahan-bahan berikut, yang manakah yang melalui resapan ringkas? Oksigen. Ya, oksigen. Okey, dah. Okey, so soalan ni. Seorang suri rumah mendapati bahawa hirisan timbul menjadi lembik lepas direndam dalam larutan garam. So, bayangkan saya lukis timun. Bayanglah saya lukis timun Ini timun. Timun. Cantik timun saya. Kejap Lepas tu, right. Air warna merah biru. Kan? So, ini air kat luar. So, kita kata kita rendam dalam garam. Kalau dalam larutan garam, molekul airnya banyak ke sikit? Awak Sikit. rasa? Molekul airnya adalah sikit. H2O-nya adalah sedikit. Nah, macam mana awak tahu H2O-nya sedikit? Sebab dia kata lembik. Kalau lembik, maksudnya kalau lembik, timun ni molekul air dia banyak ke sikit kalau dia lembik? Sorry. Kalau timun, yes, kita nak kata dia sikit sebab H2O dia apa? Kalau timun tu lembik, Meresap keluar. yes, very good. Dia lembik sebab H2O meresap Keluar. So, kalau dia meresap keluar, maksudnya dalam timun ni air dia banyak ke sikit? Sikit. Air tu meresap keluar tau. Afwan, saya buat slow-slow tau. Air meresap keluar. So, bila kita cakap pasal osmosis tau, Afwan, osmosis ni adalah pengakutan pasif tau. Osmosis adalah sejenis pengakutan pasif. Dalam pengakutan pasif, rules dia mesti dia bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. So, saya ulang balik slow-slow. Kalaulah H2O ini bergerak keluar, awak teka dalam timun ni molekul air dia banyak ke sikit? Molekul air dia? Yes, molekul airnya adalah banyak. Dekat sini H2O-nya adalah banyak. Dekat dalam garam, H2O-nya adalah sedikit. Sekejap saya lukis lawak sikit. Okay, saya ambil warna merah. Kenapa dia jadi lembik? Awak cakap H2O keluar. Kenapa dia boleh keluar? Disebabkan H2O dalam timun ni adalah banyak. H2O dalam garam ni adalah sedikit. Disebabkan kepekatan yang berbeza. Sebab tu molekul air meresap keluar. So, rulesnya, jika berlakunya osmosis, awak tengok dekat mana kawasan air banyak. Okay. Kalau dalam kes ni, saya kata timun ni air banyak. Dekat dalam garam ni, saya kata molekul airnya sikit. Sebab tu H2O meresap keluar. Okay. So, jawapan dia. Mana satu? A, B. Air meresap keluar daripada hirisan timun secara osmosis. Yup, very good. Nah, wow. Oh, okay. Dia terbalik pula macam tadi. Hirisan timun direndam dalam larutan sukrosa 0.1%. Selepas 3 jam, hirisan itu didapati segar. Okay, saya lukis lagi sekali. Saya lukis. Timun je diorang pakai kan. So, ini timun. Dik, Sarah. Oh, ini. Okay. Hai, Dik. So, ini adalah timun. Ini adalah larutan sukrosa. Di sini adalah larutan sukrosa 0.1%. So, dia kata dekat sini, keyword dia dekat sini, hirisan timun tu menjadi segah. So, dia nak cakap, timun tu jadi segah dan keras. So, timun tu segah. Segah dan keras. Awak rasa kalau timun tu segah dan keras, GCF dia bertambah ke berkurang? Segah dan keras. Bertambah. So, GCF dia adalah bertambah. Kenapa GCF dia boleh bertambah? Air meresap masuk. Very good. Oh. Sebab H2O meresap masuk. H2O masuk. Kenapa H2O tu boleh masuk? Kerana H2O dalam timun dia sikit. Dalam timun tu sedikit. Alhamdulillah. So, kita nak kata kenapa? Sebab H2O dalam timun ni sikit. H2O dalam larutan sukrosa ni adalah banyak. Disebabkan perbezaan kepekatan, awak ingat dia bergerak adalah daripada kawasan ke banyak ke sikit. Sebab tu molekul air meresap masuk. Okay, so jawapan awak. Antara yang berikut, yang manakah menerangkan fenomena ini?
Ya, kepekatan subsel yang tinggi dalam vacuole. Kepekatan subsel yang tinggi dalam vacuole. Okey, pertama ya, dinding sel timbul mencegahnya daripada mengecut. Salah, tak ada kaitan. Subsel adalah hypertonik. Subsel ni merujuk kepada sel. Subsel adalah hypertonik terhadap larutan sukrosa. Okey, kalau molekul air ni sikit, ini sebenarnya subsel tu hypo ke hyper? Molekul air sikit. Hypo. Molekul air sikit. Molekul air sikit, zat terlarut banyak, itu Hyper. pekat kan? So ini adalah hypertonik. Kawasan itu adalah hypertonik. So subsel adalah hypertonik terhadap hypo. Sepatutnya adalah hyper. Yang betul adalah hyper. Kepekatan subsel yang tinggi dalam vacuole menyebabkan air meresap masuk. Betul ke salah? Salah. Benda pekat. Okey, ni ayat dia kat sini tahu. Term dia kat sini tahu Afwan. Kepekatan. Benda pekat. Yang ni selalu budak confuse. It's okay tahu Afwan. So kita dah cakap dekat dalam timun tu adalah hypertonik. Apakah yang dimasukkan sebagai hypertonik? Bila H2O-nya sedikit tetapi zat terlarutnya adalah banyak. So bila H2O sikit, zat terlarut banyak, kita kata dalam subsel tu, dalam sel tu pekat ke cair? Bila air sikit, zat terlarut banyak, pekat ke cair? Pekat. Pekat. So kita kata adalah pekat. So nak cakap kepekatan dia adalah tinggi. So macam ni tau. Bila kita cakap, sebab sekarang saya tak suka guna perkataan pekat ni bagi awak confuse. Awak bayang pekat ni macam ni. Awak buat air Milo 1 mug. Milo tu awak letak satu sudu kecil, air dia banyak. Awak kata larutan tu kepekatan dia tinggi ke rendah? Kalau awak buat rendah. Katakanlah awak buat Milo 1 mug. Awak pakai Milo tu awak letak 10 sudu besar. Pekat tu. Awak kata kepekatan dia tinggi ke rendah? Tinggi. So dalam kes ni kan Afwan, dia bagi awak confuse, dia guna kepekatan. So saya kata kepekatan sel subsel adalah tinggi. Kenapa saya kata kepekatan subsel adalah tinggi? Sebab macam ni tak Afwan? Sebab zat terlarutnya banyak. Airnya sikit. So term lain untuk dia adalah kepekatan. Subselnya adalah tinggi. So jawapannya adalah C. Sian korang. Saya ingat keadaan air. Oh tak. Sebab tu saya suka main air tau Afwan. Tapi masalahnya dia pakai kat situ dia tukar, dia pakai zat terlarut. Dia tukar. Dia tak cerita pasal air, dia cerita pasal zat terlarut. Tapi maksudnya sama. Can you understand? Faham. Dia kena buat banyak latihan tak Afwan. Tajuk ni memang macam ni. Sebab tu saya bagi awak buat latihan SPM ni. Okay, rajah di bawah menunjukkan satu bahan dan radas menggunakan satu eksperimen. InsyaAllah buka sekolah kita buat. Tiup whiskey diisi dengan air suling. Okay, ini tiup whiskey. Air suling, molekul air banyak ke sikit? Air suling. Molekul air banyak. Yes, Air air banyak. suling. H2O je adalah banyak. Lepas tu dia pakai dekat luar. Dekat luar dia pakai sukrosa. Sukrosa. Kat luar dia pakai sukrosa. Bila dia pakai sukrosa, awak rasa H2O dia banyak ke sikit? Sukrosa. Yes, so kita nak cakap sukrosa ni H2O je kat sini adalah H2O je adalah sedikit. So sini saya tulis H2O sikit. Okay. So dekat sini awak teka molekul air daripada tiup whiskey ni. Okay. Antara tiup whiskey dengan larutan sukrosa, air tu bergerak dari mana ke mana? Dia bergerak masuk ke dalam tiup whiskey ataupun molekul air tu bergerak keluar? Bergerak keluar. Ya, very good. So molekul air akan bergerak keluar. Kenapa H2O ni bergerak keluar? Sebabnya H2O ni akan bergerak keluar. So sebabnya dalam ni H2O dia banyak. So bila dia bergerak keluar, asalnya dia dekat sini. Awak rasa aras ni akan makin ke atas atau makin ke bawah? Ke bawah. Wait, air bergerak keluar Afwan. Afwan, air okay, so sekarang saya bagi awak satu jawapan. Sama ada dia dekat sini ataupun dia dekat Y. Molekul air tu keluar. So kita nak bayangkan level dia tu
Dekat X ke dekat Y? Y. Molekul air keluar. Dekat Y. Oh, Faham tak Afwan? Afwan, molekul air keluar Oh, Afwan? saya ingat air yang dalam bikar tu tambah ke tak? Oh, tak. Sebab yang dalam bikar tu, perasan tak Afwan? Dalam bikar dia letak larutan sukrosa. Dalam bikar tu dia pakai larutan sukrosa. Alamak. Okey, dalam bikar. Ya. Dalam bikar ni, ini larutan sukrosa. So, bila larutan sukrosa, kita nak kata H2O-nya adalah sikit kan? Allah. H2O-nya adalah sikit kan? Jadi H2O meresap keluar. Betul tak Afwan? Bila Betul, air betul. tu keluar, aras tu makin rendah ke tinggi? Rendah. Rendah. So arasnya makin rendah. So awak rasa tiup whisking tu makin gemuk ke makin kecut? Air Kecut. keluar. Yes, makin kecut. So jawapannya mana satu? So aras dalam bikar ini menurun. Aras air ni betul. Larutan sukrosa, dia kata apa? Yang adakah berdasarkan keputusan eksperimen? Larutan sukrosa dalam tiup kapilari berikat. Larutan sukrosa? Jap. Kejap. Saya salah ke ni? Air sulik ni kat ada. Betul lah kan? So, air suling ada kat dalam. So, jawapan dia pada satu. Tiup whisky pecah salah. Tiup whisky menjadi lembut. Ni tak berapa betul. So, jawapannya apa? A lah. Boleh faham tak A? Boleh faham tak Afwan A? Dia kena buat lah Afwan. Dia kena buat. So awak tak boleh nampak dia Afwan. Okay, ni. Ini adalah pengangkutan aktif. Ataupun saya tak cakap pengangkutan aktif. Ini adalah protein pembawa. Dalam protein pembawa ni ada tadi saya kata dia ada tapak aktif. So apakah fungsi tapak aktif? Melekatkan natrium ke apa tak itu? Okay, pertama Q. Dia kata Q merupakan tapak pelekatan protein pembawa. Q menghasilkan enzim. Salah. Q menjadikan protein pembawa tidak telap. Salah. Menggerakkan bahan terlarut menentang cerun kepekatan. Betul ke salah? Mana satu jawapannya antara A dengan D? Dia bukan pelekat. D. Dia bukannya pelekat untuk protein pembawa. Tapi dia pelekat untuk apa? Pelekatan untuk apa? Untuk molekul. Ion. Untuk ion ataupun untuk molekul kan. Contoh molekul tu tadi Afwan ada cakap macam glukosa. Right. Okay, last tau. Rajah di bawah menunjukkan sel tumbuhan dalam larutan iso. Iso tak berubah. Rajah manakah yang menunjukkan sel itu bila direndam dalam hypo. So hypo molekul air banyak ke sikit? Banyak. Ya, H2O je adalah banyak. So bila H2O banyak, molekul air tu akan meresap Banyak. masuk atau meresap keluar? Air daripada larutan Keluar. Masuk. Kejap. Saya buat ni tau. Ni Aiman. Ni hypo. Bila hypotonik, saya kata H2O-nya adalah banyak. Okay. Kalau je nampak banyak, molekul air daripada sel tu, sel bergerak masuk ke bergerak keluar? Masuk. Aiman tahu tak kenapa dia bergerak masuk? Kenapa? Saya salah pandang cikgu. Saya salah nampak. Okay. So faham tak kenapa dia bergerak masuk? Faham. Sebab air dalam tu sikit, yang ni luar banyak. So kat dalam ni, kita nak cakap air dalam ni, dalam sel ni adalah H2O dia sikit. Okay, H2O dia adalah sikit. So sebab hypo, kalau yang baru masuk kan, kawan awak baru masuk, macam mana cikgu tahu dia boleh bergerak masuk? Awak ingat je, dalam molekul air banyak. Confirm luar ni ada, dalam dia adalah sikit. Sebab tu dia akan bergerak masuk. Bila bergerak masuk, awak tengok keadaan vakuum. Vakuum tu makin besar. So ada satukah keadaan vakuum yang jadi makin besar? C. Ya, C. Right. Wow, ni sedap. Rajah di bawah menunjukkan pergerakan X meretas beberapa plasma melalui proses Y. So, pertama awak tengok. Saya lukis sini. Molekul dia banyak sikit? Banyak. So, sini kita kata kepekatan dia adalah tinggi. Dekat dalam ni adalah sedikit. Okay. So, dia bergerak, arrow tu bergerak daripada banyak ke sikit ke atau sikit ke banyak?
Daripada kawasan Terus. banyak ke sikit. Okey, daripada kawasan banyak ke sikit. So ini pengangkutan aktif ke pengangkutan pasif? Isi. So awak dah tahu ini adalah pengangkutan pasif. Pengangkutan pasif yang mana satu? Resapan membantu. Yes, very good. Resapan berbatu. Sebab dia pakai protein ke bawah. So, power dia adalah D. Resapan berbatu. Okay, right. Ha ha ha. Air diserap ke dalam ileum secara air sahaja. Osmosis. Ya, osmosis. Okay. Seorang tukang kebun menerap tumbuhan herba yang tidak berkayu dalam pasu menggunakan tanah daripada kawasan paya bakau. Lepas berapa hari tumbuhan tu layu. Ni yang saya cerita suami saya pergi letak baja banyak-banyak. Saya ada pokok. Cantik pokok saya. Pokok tu saya ada bunga lagi. Sekejap saya lukis bunga. Ni bunga dia. Okay. Right. After beberapa hari, awak tengok pokok tu dia akan jadi layu. Nampak? Dia layu. Habis siang semua jatuh. Dah layu. Dia semua jadi layu. So, macam mana daripada pokok tu layu, kita nak jadi dia segar balik. Daripada kawasan dia layu tu, macam mana air. kita bagi dia segar balik, nak jadi dia segar, kita letak Air. air. Ada tak air? Oh ya, letak air. Bila kita letak air, kenapa dia boleh jadi segar balik? Sebab air kat tanah tu tinggi, dekat pokok tu Dalam pokok tu sikit. Yes, very good. Dah boleh faham. Okay. So, last kali. Wow. Ini. Tumbuhan tu flaccid. Kalau kita ikut. Kalau flaccid, maksudnya molekul air tu meresap masuk atau meresap keluar? keluar. Yes, bila H2O Keluar. meresap keluar. Kita kata sel tu kita redam dalam larutan apa? Apakah jenis larutan ni? Garam. Larutan Garam. garam yang pekat. Garam. Okey, larutan garam yang pekat ni, yes, garam yang pekat ni kita panggil apa? Hypo atau hyper? Hypertonic. Yes, ini adalah larutan Hypertonic. hypertonic. So, apa contoh larutan hypertonic yang awak tahu? Air garam dengan air gula yang pekat. Okey, air garam Gula. gula yang pekat je. Adakah ya berakibatkan saya mengalami diplasmolisis? Salah lah. Dia kata diplasmolisis. Maksudnya daripada D tau. Layu kan? Sebab kata diplasmolisis tau. So, Dia nak lah. jadikan dia segar balik. So maksudnya soalan Dah dia hebat. suling. Dia nak jadi segar balik. Suling. Segar. So awak redam dalam air. Suling. Air suling. Awak redam dia dalam air suling. So akhir sekali. Mana satu yang korang nak? Ni Mak dah. yang pocong ni ke pocong? Pocong. Ni ke? Okay. Ini ke? Okay, Cik miskin lah. Okay. Tengok yelah. Saya tahu. Lepas ni saya tengok pocong ni dah bentuk lain dah bila si Afwan cakap pocong tu macam dah tengok miskin dia macam pocong. Aduh, tiap air suling ni molekul airnya banyak sikit. Air suling. Banyak. Banyak. So kenapa dia jadi macam pocong? Sebab Air meresap keluar. woi, dia jadi pocong. Molekul Air masuk lah. Ya Allah. So apa nama proses ni? Woi, molekul air meresap masuk. Osmosis. Alah, ulang banyak kali kot. Last kali. Dah. Lepas ni berhenti. Okay, mikroorganisma yang manakah terdapat dalam makanan? Okay, mikroorganisma yang terdapat dalam makanan kehilangan air melalui osmosis. Diletakkan dalam larutan hypertonic. Okay, apakah pengawitan yang menggunakan prinsip ini? Yes, penjerukan. So, Alhamdulillah. Kita dah habis dalam tajuk bab 3. So, dalam tajuk bab 3 ni, apakah yang kita belajar dalam tajuk bab 3 ni? Kita belajar adalah this one. Okay, terima kasih Sidia yang masuk. Thank you so much for your support. Okay, so kita dah belajar dalam tajuk ni adalah struktur membrana plasma. Okay, struktur membrana plasma. Kita dah tahu kenapa dia boleh jadi kenapa dia boleh jadi separa telap. Kenapa dia boleh jadi ketelapan berbilis. Disebabkan apakah bahan yang ada dalam membrana plasma yang menjadikan dia
ketelapan memilih. Dia tak bagi semua bahan boleh Kolesterol. masuk. Tak. Yeah, very good. Disebabkan kolesterol inilah dia mempunyai sifat ketelapan memilih. Memilih. Yes, memilih. So, struktur beberapa plasma yang paling special, kenapakah kita sebut dia sebagai mosaic? Why we consider as mosaic? Sebab di atas permukaan beberapa plasma. Sebab dia berbentuk Dia bercorak. Yeah, dekat atas Nampak. beberapa plasma tu ada banyak corak. Corak dia cantik macam ni kan. Sebab kan mozaik di zaman dulu, old school punya mozaik tu cantik tau. So macam ni, dia ada banyak benda. Dia ada glycoprotein, dia ada karbohidrat, dia ada glycolipid, dia ada kolesterol. Sebab tu kita panggil dia sebagai mozaik. So, disebabkan ketelapan memilih, bahan bergerak masuk tu ada dua cara. Satu adalah pengangkutan pasif, satu adalah pengangkutan aktif. Pada satukah yang bergerak menggunakan tenaga? Ada satukah yang bergerak? Pengangkutan aktif. Yes, Aktif. dia menggunakan tenaga, ATP. Yang dia tak ada tenaga. So, yang mana satukah yang bergerak ikut cerun kepekatan? Pasif. Yes, pengangkutan pasif. Apakah itu cerun kepekatan? Daripada mana? Kawasan rendah ke tinggi atau tinggi ke Kawasan rendah? tinggi ke rendah. Rendah ke tinggi. Boy, pengangkutan pasif. Yang mana ni? Pasif. Tinggi ke rendah. Pasif. Tinggi ke rendah. Tinggi ke rendah. Okey. Dah, pergerakan bahan meretas beberapa plasma, kita guna tiga jenis larutan, iaitu isotonik, hypotonik dan hyper. Kalau saya kata sel tu tak berubah bentuk, kita redam dalam larutan apa? Isotonik. Yes, isotonik. Kalau sel tu menjadi semakin segar, hypotonik. Hypotonik. So, dalam larutan hypotonik, saya contek sikit. Dalam larutan hypotonik, saya ambil hypo. Kalau kita redam dalam sel darah merah, apa jadi? Bang. Dia kebang, akhirnya jadi apa? Dia jadi hemolysis. Yes, dia akan pecah dan Betul. jadi hemolisis. Hemolysis. Kalaulah dia redam dalam sel tubuhan, Segah. yes, Dia jadi segar. Kenapa sel tubuhan tak akan pecah? Sebab dia ada dinding sel. Ya. Sebab dia dinding sel. Dia ada dinding sel. Now, kita ambil larutan hypertonik pula. Kalau dalam larutan hypertonik, untuk sel darah merah, sel tu akan jadi apa akhirnya? Ngecut. Dan Kecut. Krenasis. Yes, drenasi. kecut ataupun nama keadaan lain krenasi. Kalau sel tubuhan, Flaccid. yes, tubuhan adalah flaccid. So, itu sahaja. Thank you so much. Terima kasih. Kejap saya nak tengok. Sekejap. Berapa orang yang ada ni? Thank you so much. Sekejap. Sekejap. Saya nak tengok.